teacher akan bincang handout yang dah diberikan dekat awak. Okay. So kalau siapa yang dah print boleh isilah. Okay. Siapa yang tak print lagi, kalau rasa ada effort untuk awak salinlah. Kalau rasa macam nak tengok isi secara soft copy pun tak apa. Semua depends on you sebenarnya. Okay, so teacher assume yang awak dah tengok video yang teacher dah bagi tu. Okay, so untuk subtopik yang pertama, alls and facts. Okay, so macam teacher kata, the learning standard yang pertama adalah you have to difference between all dengan facts. Okay, apa beza all dengan fact ni sebenarnya? Okay, dia sebenarnya berbeza dari segi physical state. Okay, bila sebut physical state ada, sekejap, saya kena allow you to unmute. Alright. Okay, physical state. Kalau sebut physical state tu adalah apa? State apa yang awak tahu? Liquid, gas. Yes, that is state. Okay, maksudnya sebenarnya all dengan fact ni dia berada dalam kumpulan yang sama. Yang berbeza dia adalah dia punya physical state. Maksudnya all mestilah physical state dia dalam bentuk liquid. Fact ni dalam bentuk apa? Solid. Contoh paling senang kita tengok apa? Apa yang dalam solid ni? Butter. Okay, butter, margarine. Tu semua tu adalah fats lah. Okay, dia dalam bentuk liquid. Dia dalam state yang berbeza. Okay, fat found in animals are solid at room temperature, while fat from plants are normally liquid. Okay, fat in liquid form are known as oils. Okay, so apa function oils dalam dietary kita? Okay, dalam badan kita apa perlunya minyak dengan fats ni? Okay, lemak dan minyak ni untuk apa? Okay, untuk supply energy, providing body temperature, protect internal organs, absorption of important vitamins. Okay, so sebenarnya ni pun ada juga teacher dah bagi dah dekat dalam nota awak, dekat dalam awak punya slide. Okay, slide pun teacher dah letak dekat dalam Worklet. So tengok je kat dalam Worklet tu semua benda dah ada dah kat situ. Okay, fat and oils ni sebenarnya dia adalah natural ester. Macam teacher cakap. Okay, macam teacher cakap, ester tu apa? Okay, ester tu adalah apa? Dia adalah nama family. Nama family apa? Nama family, nama homologous series. Okay, sebab nanti dalam carbon compound awak akan belajar. Okay, ada 5 homologous series yang awak akan belajar, which is alkane, alkohol, carboxylic acid dan juga ester. Okay, so ester. Macam mana awak nak kenal family ni nanti? Dia ada dia punya sifat-sifat dia. Okay, nama dia, sifat dia, dia punya apa orang panggil general formula. So dia sebenarnya boleh dikenal dari segi dia punya karakteristik. Okay, sebab tu teacher kata awak masih akan confuse bila ester tu apa. Okay, fat and oils are natural ester. Dia sebenarnya benda ni adalah sejenis ester. Okay, dua-dua ni adalah ester. Daripada mana datang ester tu? Daripada proses esterification. Okay, esterification tu apa? Esterification tu adalah tindak balas antara asid carboxylic acid dengan alkohol, okay, untuk menghasilkan ester. Okay, so yang teacher cakap ni semua nama homologous series dia. Carboxylic acid react dengan alkohol menghasilkan ester. So dekat dalam ni apa dia punya carboxylic acid dia? Carboxylic acid dia adalah fatty acid. Apa nama alkohol dia? Alkohol dia yang bertindak balas adalah glycerol. Glycerol ni nama pendek. Nama panjang dia adalah propan 1,2,3-triol. Kenapa nama dia macam ni? Okay, so yang ini awak akan belajar nanti masa carbon compound. So tak payah risau. Okay, so nanti kita akan belajar kenapa ada nombor kat sini. Kenapa ada tri. Kenapa ada all? Okay, so yang paling senang awak ingat kalau alkohol, nama belakang dia semua all.
Okay, so kalau asid mesti karboksilik asid, nama belakang dia mesti etanoik, metanoik, apa lagi, propanoik, dia mesti belakang dia oik. Okay, kalau ester oat, okay, etanoik, propanoik. Okay, kenapa guys ni nama dia fatty acid? Dia macam glycerol jugalah. Okay, dia ada nama panjang. Okay, dia ada nama panjang, tapi nama yang pendek dia adalah fatty acid. Nama general lah orang panggil, nama general dia. Okay. Alright, okay, although oil and fats are grouped in the same homologous series, macam teacher kata, homologous series itu adalah nama family dia. So, nama family dia untuk oils and fats tadi apa? Apa? Ester. Yes, very good. Ester. Okay, so ester. Homologous series adalah nama family. Okay, so nama family dia ester. Okay, tapi apa yang perbezaan dia? Okay, so this is learning standard yang pertama lah. Awak tahu dia punya perbezaan. Okay, so yang ini adalah perbezaan dia. Okay, kalau oils, dia punya sumber daripada plants. Okay, kalau fats daripada animals. Okey, ni contoh-contoh dia lah. Kalau awak perasan kan, dia punya minyak kan. Okey, ni minyak daripada palm oil, sunflower oil. Ni kalau awak tengok dekat pasaran, harga dia lebih mahal. Okey, lagi mahal. Okey, alright, physical state at room temperature, yang ini liquid, yang ini solid. Kalau fat, physical state. Awak kena ingat dia kata physical state at room temperature. Okay, room temperature maksudnya bila dalam keadaan suhu bilik, dia punya state dia adalah liquid. Okay, yang ini adalah solid. Okay, melting point dia rendah. Kalau untuk fat, melting point dia tinggi. Okay, sebab itulah kalau kenapa di dalam bentuk liquid, sebab katalah melting point dia 15 degree Celsius. Melting tu kan temperature bila mana solid bertukar kepada liquid, betul? So maksudnya sebab itulah dia punya at room temperature dia dalam bentuk liquid. Kenapa? Sebab melting point dia rendah. Bila rendah, cepatlah dia bertukar kepada dalam keadaan liquid. Okay, tapi kalau fat, dia punya melting point dia tinggi. Contohnya melting point dia adalah 80 degree Celsius. Maksudnya bila dekat room temperature dia masih belum capai melting point. So that is why dia tak melt lagi. Sebab itulah dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk solid. Okay. So fatty acid. Okay. Kan untuk menghasilkan oil dengan fat perlu ada, okay, perlu dalam tindak balas apa? Tindak balas esterification. Okay. Esterification adalah proses yang tindak balas antara alkohol dengan karboksilik asid. So untuk menghasilkan oil dengan fat, karboksilik asid dia adalah fatty acid. Alkohol dia adalah glycerol. Okay, sebab itulah dekat sini dia kata content of fatty acid. Kalau oils, dia mempunyai high percentage of unsaturated fatty acid. Okay, dia ada unsaturated fatty acid. Okay, so kalau fat pula dia contain high percentage of saturated fatty acid. Okay, ni yang penting. Kenapa? Sebab kita punya learning outcome yang kedua, learning standard kita yang kedua adalah apa? Explain, okay, the conversion process of unsaturated fat dengan saturated fat. Maksudnya awak kena faham, okay, apa itu saturated fat dan apa itu unsaturated fat. Okay, setakat ni ada masalah? Hello? Tak ada. Okay, kalau awak macam ada soalan, awak boleh interrupt je teacher. Okay, buka mic, okay, tanya. Teacher, ni macam mana? Teacher, apa maksud ni? Okay, so that kita ada two-way communication. Sebenarnya tujuan utama teacher bagi dulu awak punya notes tu, sediakan video so that you macam boleh macam ada knowledge. Satu lagi macam awak ada benda nak tanya, awak boleh macam
tanya masa kelas. Maksud teacher, saya tak faham yang bila dia kata bla bla bla. Macam gitu contohnya. Okay. Maksudnya awak cakap, teacher saya dah tengok tapi apa maksud ni. Macam tu. Okay, tapi kalau macam you tak ada soalan, so teacher assume maksudnya you faham lah. Walaupun teacher rasa benda yang teacher assume ni selalunya tak betul pun. Okay. Alright, so terus kepada fatty acid. Okay, sebab dia kata kat sini satu oil ada unsaturated fatty acid yang tinggi, satu fat dia saturated fatty acid yang tinggi. Okay, so fatty acid tu kan carboxylic acid. Okay, carboxylic acid tu nama family dia, nama homologous series dia. Okay, so fatty acid ni digunakan untuk menghasilkan oil and fats bila dia react dengan glycerol. Okay, so sebenarnya fatty acid ni dia adalah carbon change yang panjang. Okay, panjang. C. Saya tak boleh nak tulis sebab teacher sebelah tangan ni memegang seorang budak yang sedang tidur. Okay, so ni guna tangan kiri ni macam ni. C. Dia panjang tau. Okay, ni maksud dia long carbon change. Okay, so characteristic of oil and fat depends on the type of fatty acid. Okay, dia bergantung pada karakteristik of oil and fat ni, dia bergantung pada jenis fatty acid dia. Fatty acid yang involved dalam proses esterification. Okay, so yang tindak balas dia bersama dengan glycerol. Okay, so fatty acid ni contain 12 to 18 carbon atom per molecule. Maksudnya memang panjang lah, panjang sampai 12 hingga 18. Okay, ini adalah contoh-contoh fatty acid. Palmitic acid, stearic acid, linoleic acid. Okay, so esterification adalah tindak balas. Okay, ini kita panggil sebagai glycerol. Okay, so draw glycerol structure. Okay, siapa yang tak lukis, bolehlah lukis. Okay, so one glycerol. Okay, draw glycerol structure. Okay, dia akan react dengan 3 molecules of fatty acid. Okay, 3 molecules. Maksudnya fatty acid ni ada 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1. Okay, 2, 3. Okay, ada 3. Okay, R ni apa? R ni dia letak alkyl group. Alkyl ni bukan homologous series tau. Alkyl ni dia macam letak, dia represent, maksudnya mungkin kan teacher kata fatty acid ni dia panjang dia 12 hingga 18 carbon atom. So takkan kau nak lukis sampai 12 ni memanjang ni. Kan? So kita wakilkan sebagai R. Okay, R1, R2, R3. So maksudnya dia boleh jadi sama ataupun dia boleh jadi berbeza. Okay, so katalah dekat sini dia adalah fatty acid yang sama. So ini samalah, maksudnya kalau kat sini ada C ada 12 carbon atom, dia akan memanjang kat sini panjang. So ni wakil sahaja. Okay, so esterification. Okay, a molecule of fat has the molecular structure as shown on the right, where R1, ni dia kata R2, R3 are 3 alkyl groups which made by the same or different. Okay, so ni tindak balas esterification ni, inilah dia penghasilan dia. So ini adalah fat. Okay, ini adalah fat. Okay, mana dalam fat? Fat ni tindak balas antara glycerol. Okay, glycerol. Okay, dengan 3 fatty acid. Okay, kalau awak perasan, okay, dia punya produk sampingan dia adalah air. Ada 3 air kat sini. Okay, kenapa ada 3 air? Sebenarnya tindak balas esterification ni dia buang air. Okay, maksudnya air kan dia punya formula H2O. Okay, H2O. So kat sini dia ambil OH. Okay, so dia tarik OH ni. Okay, kat belah sini dia tarik H. Tak boleh nak tunjuk lah, susah pula nak lukis budak ni. Ni. Okay, OH. Okay, kat mana awak belajar ni? Okay, awak akan belajar ni nanti masa dekat carbon compound. Okay, so ini bukan yang kita nak terangkan, bukan kita nak tekankan kat sini. This is not the learning standard. Okay, yang cukup awak tahu adalah perbezaan antara saturated dengan unsaturated fatty acid. Okay, so so kita masuk pada learning standard yang kedua ni. Okay, apa maksud saturated fat dengan unsaturated fat? Okay, senang cerita macam ni je. Konsep dia, kalau saturated fat
dalam saturated fat ada saturated fatty acid. Kalau unsaturated fat, dalam unsaturated fat ada unsaturated fatty acid. Itu je. Okay. Okay, so sekarang ni apa beza unsaturated dengan saturated? Okay, tengok fat which contain ester of glycerol. Jangan sepak, jangan sepak. Okay, fat which contain ester or glycerol and saturated fatty acid, dia akan classify, dia akan membentuk saturated fat. Tapi kalau glycerol dengan unsaturated fatty acid, dia akan membentuk unsaturated fat. Okay. So, macam mana awak nak tahu dia saturated dengan unsaturated? Okay, kita tengok jap. Okay, animal fat containing a large proportion of saturated ester tend to have high melting and high melting point. Sebab tu dia berada dekat dalam bentuk solid at room temperature. Teacher dah cerita dah macam mana, kenapa dia high melting point. Kenapa dia dalam bentuk solid at room temperature? Sebab melting point dia tinggi. So bila melting point dia tinggi, dia tak mencapai melting point lagi masa room temperature. That's why dia masih dalam bentuk solid. Okay, tapi kalau macam plant or veggie oils, okay, dia contain a large proportion of unsaturated ester, okay, that have low melting point. Okay, bila low melting point, melt tu maksudnya solid tukar ke liquid. So melting point dia rendah, bermaksud dalam bentuk masa room temperature dia akan dalam bentuk liquid. Alright. Okay, so ini adalah example of fatty acid. Okay. So, fatty acid ingat ada dua. Satu saturated, satu unsaturated. So, macam mana awak nak tengok dia saturated ke unsaturated? Okay, kalau dia saturated, dia tidak akan ada. Okay, jangan tengok yang belah sini. Okay, jangan tengok yang hujung. Okay, jangan tengok yang ni. Jangan tengok yang apa dia pilih atas ni. Jangan tengok yang ni. Sebab yang ni kita panggil dia sebagai functional group. Okay, sampai ke aduh. Jangan tengok yang hujung yang COOH ni. Jangan tengok yang ni sebab ini adalah semua ada. Jadi untuk fatty acid ini kita panggil sebagai functional group. So kalau dia fatty acid mesti ada. Mesti ada. Kalau dia carboxylic acid mesti semua ada. So jangan tengok kat sini. Okay, kita nak tengok yang mana? Okay, kita akan tengok yang selepas tu. Maksudnya kalau awak tengok kat sini kan, ni daripada sini sampai sini, ada tak double bond? Tak ada. So bila tak ada, dia adalah saturated fatty acid. Okay, so macam ni. Ada tak double bond? Tak ada. So dia saturated, tepu. Tapi kalau macam ni, nampak ni. Okay, ni nampak. So, ada tak double bond? Ada. So, dia adalah unsaturated. Kenapa dia panggil mono unsaturated? Sebab dia hanya ada satu. Mono tu satu. Dia hanya ada satu je double bond. Okay, tapi kalau macam ni awak tengok. Okay, ni ada lebih daripada satu. Okay, double bond. So, kita panggil dia poly unsaturated. Okay. Poli tu banyak lah, lebih daripada satu. Okay, so macam ni, ada tak double bond? Tak ada. So dia adalah saturated fatty acid. Awak kena lukis ni ke dalam exam? Tak ada pun. Cukup sekadar you tahu yang you ada knowledge benda tu. Itu sahaja. Okay, so ingat, saturated fatty acid membentuk saturated fat. Unsaturated fatty acid membentuk unsaturated fat. Okay. So apa beza dia? Beza dia ada single bond dengan double bond. Okay. So this is perbezaan antara saturated fat dengan unsaturated fat. Okay. Contain ester of glycerol saturated fatty acid. Ni teacher dah cakap. Okay. Do not contain double bond. Contain at least one double bond between carbon atom. Okay. Apa yang sama? Samanya bila nak menghasilkan dia perlu ni 1 molecule of glycerol dengan 3 molecule of fatty acid. Okay, untuk proses apa? Esterification. Okay, source dia animals dengan plant, saturated dengan not saturated.
No double bond has at least one carbon-carbon double bond. Hydrogen content maximum can be added. Kenapa can be added? Sebab dia unsaturated. Bila unsaturated, dia ada double bond. Dekat double bond tu boleh masuk lagi hydrogen sebenarnya. Okay, melting point high, melting point low. Okay, example dekat sini butter, kat sini palm oil, olive oil, right? Okay, so macam mana kita nak tukarkan daripada converting unsaturated kepada saturated? Okay, kita nak tukarkan fat yang unsaturated pergi saturated. Kita panggil proses dia adalah hydrogenation. Okay, apa maksud hydrogenation? Maksudnya dia tambahkan hydrogen. Okay, the process is carried out by bubbling hydrogen gas. Maksudnya dia salurkan hidrogen gas, okay, dengan adanya nikel sebagai catalyst. Okay, catalyst awak dah tahu dah apa. So what will happen? Okay, nanti kan ada double bond dekat sini. Dekat double bond ni double bond. Double bond. So double bond ni akan pecah, bukan pecah, dia akan putus dan membentuk single bond. So dekat sini yang akan ada hidrogen masuk. Okay, so hidrogen akan masuk sini, hidrogen akan masuk sini dan dia akan musnahkan double bond ni dah tak ada. Sama juga. Okay, sini hidrogen akan masuk kat sini. Sebab tu dia kata dia masih boleh masuk hidrogen. Tapi kalau dia saturated dah tak ada ruang untuk hidrogen masuk. Sebab dia dah tepu. Kalau tak tepu ni boleh masuk lagi. Okay, so hydrogen akan attack dekat double bond untuk masukkan dan dia akan putuskan double bond. So daripada unsaturated dia akan jadi saturated. Kenapa? Sebab double bond dia dah banyak, dah penuh. Okay, double bond dia dah tak ada, sorry. Double bond dia dah tak ada dan dia akan masuk hydrogen. So saturated akan menjadi, unsaturated akan menjadi saturated. Okay, as more and more of double bond get hydrogenated, RMM of oil akan bertambah. Kenapa RMM, relative molecular mass, bertambah? Sebab sebelum ni hidrogen dia dah tambah lagi hidrogen lagi kan dekat double bond. So dia punya molar mass dia akan bertambah lah. Okay, bila molar mass bertambah, okay, intermolecular forces akan become stronger. And more heat energy is needed to overcome. So boiling point dia pun akan increase. Physical state dia, yang physical state change from solid pada liquid. Okay, so margarine is made by hydrogenating some of the carbon-carbon double bond in polyunsaturated. Okay, margarine. Okay, margarine dia dibuat daripada hydrogenating process. Okay, maksudnya dia daripada polyunsaturated ni. Okay, polyunsaturated dia tambahkan hidrogen. Okay, dengan adanya catalyst nickel, so dia akan membentuk saturated fat, so which is margarine. Alright. Okay, so uses of oil and fat ni, okay, teacher dah letak dah sebenarnya video dekat dalam Walklet. Okay, dekat dalam Walklet sebenarnya teacher dah letak dah video untuk awak tengok video hydrogenating. Okay, so dekat sini nanti awak buka. Okay, teacher dah letak dah semuanya ada kat sini, handout ada. Okay, yang ini slide. Okay, yang ini adalah recording daripada YouTube. So yang ini, ni hydrogenation reaction ni. Hydrogenating reaction ni contoh. Okay, video ni ditunjukkan macam mana hydrogenating proses tu boleh berlaku. Just untuk awak dapatkan knowledge tu je lah. Tak adalah maksudnya awak kena lukis benda ni. Okay, awak bukannya kena lukis banyak-banyak pun. Tak, just nak awak faham apa maksud hydrogenating tu. Okay, dengar tak? Has previously learned that an emulsion is a mixture of two immiscible liquids stabilized using an emulsifier. Margarine is a very good example of an emulsion. In this lesson, we will learn about margarine, what it is, how it is made, and a few key properties. Vegetable oils are polyunsaturated fats. You may be familiar with the term unsaturated. Okay, apa maksud polyunsaturated fat, teacher kata?
Double bond lebih pada 2. Yes, very good. Double bond lebih pada 1. Okay, kalau dia 1 kita panggil dia mono unsaturated. Tapi kalau ada poly bermaksud dia ada beberapa double bond kat dalam tu. Okay, so dia kata vegetable oils ni adalah contoh poly unsaturated fat. Alright, okay. To describe the presence of carbon-carbon double bonds within a hydrocarbon structure. So a polyunsaturated fat will have many carbon-carbon double bonds within its structure. These fats are normally liquids at room temperature. We can hydrogenate or add hydrogens to. Okay. Kenapa dia adalah liquid at room temperature? Teacher kata? Melting point rendah. Okay, melting point rendah bermaksud Liquids at. Nak jadi liquid tu senang. Maksudnya dia apa? Dia bertukar, melting point dia rendah, maksudnya dia tukar kepada Liquid. liquid. Okay? Liquid. So, maksudnya dalam bentuk dalam room temperature tu dia dah sampai dia punya melting Point. point. At room temperature. We can hydrogenate or add hydrogens to carbon-carbon double bonds via passing hydrogen gas over these molecules in the presence of a platinum catalyst at 60 degrees Celsius. Okay. This is, and you. Right, dekat sini digunakan platinum sebagai catalyst. Okay, tapi dekat yang awak belajar digunakan nickel. Okay, so sama je, dia adalah sejenis catalyst juga. Okay. Got it, a hydrogenation reaction. When these fats are hydrogenated, they are hardened. Hydrogenated fats have a higher melting point, and as a result, are usually solids at room temperature. Let's think about margarine and what it is used for. It is usually spread on bread or used in baking. We can use a spoon and scoop spoonfuls out. Margarine is usually stored in a plastic container, and it takes the shape of the container. Keeping in mind the properties and consistency of margarine, do you think all of the double bonds are hydrogenated, or only some of the double bonds in the hydrogenation process? Please pause the lesson to think about this. And Okay, yang ini just sampai situ je sebenarnya teacher nak awak tahu. Maksudnya selepas ni yang teacher habiskan je video ni lagi 2 minit. Cuma dia nak bagi tahu dekat awak lah, sebenarnya bila proses hydrogenation tak semua double bond tu dipecahkan. Tu je. Okay, dan ini macam just for your knowledge tambahan saja. Okay, so just dengar je sebab macam dalam awak punya syllabus tak ada pun nak bagi tahu yang hydrogenation tu tak berlaku secara seluruhannya. Dia just nak sampai yang mana awak tahu proses hydrogenation tu macam mana je, macam sampai sini je. Okay, so this is just for extra knowledge sahaja. resume once you are ready. In the production of margarine, only some of the double bonds of the polyunsaturated vegetable oils are hydrogenated. This is called partial hydrogenation. Softer and easier to spread margarine is less hydrogenated, whereas harder margarine is more hydrogenated. Are you thinking about the taste of margarine now? Do you feel like toasting a slice of bread and spreading margarine over it? Here is a bigger question. Can you taste the saltiness of margarine? As mentioned in the introduction, margarine is an emulsion of water droplets in oil. These water droplets are in fact salty water. This is why margarine usually has a salty taste. The salt content of margarine can be modified. We can have low sodium margarine, regular margarine, and even salt-free margarine. The emulsifier that is commonly added is lecithin, the same emulsifier used to stabilize ice cream. In summary, margarine is an emulsion of partially hydrogenated vegetable oils and salty water. When vegetable oils are hydrogenated, a molecule of hydrogen is added across a carbon-carbon double bond. This hardens the oil, and the degree of hydrogenation can be varied to give softer or harder oils. Okay, tu je.
Okay, so dia kata maksudnya kalau margarine tu lembut, maksudnya dia punya hydrogenation dia berlaku secara sepenuhnya. Tapi kalau margarine tu macam keras, okay, maksudnya hydrogenation tu tak berlaku secara sepenuhnya. Betul kan? Okay, dan kan awak perasan kan dia kan kalau kita beli butter dia ada unsalted butter. Okay, maksudnya butter tu kan dia kata kemasinan dia salty tu boleh di-adjust kan. Okay, guna stabilizer lecithin tu. So iaitu just extra knowledge lah dekat awak. Alright, okay, and then okay, uses of oil and fat ni rasanya rasanya macam awak boleh baca sendiri kot. Okay, so apa pentingnya oil dengan fat ni, apa jadi kalau oil and fat ni lebih dalam badan. Okay, list down effect of eating food that is high in fat or on oil and health. Okay, fatty foods are very high in calories. So yang ini ada je dalam buku teks awak tu. So kalau you ada, kalau ada kemudahan, kalau rasa macam tak susah untuk print, print lah. Okay, jangan print ni, print yang untuk awak salin tu lah, yang student copy yang teacher bagi tu. Okay, so kalau macam rasa susah, ikutlah awak rasa nak salin ke. Everything must have effort. Okay, tak ada alasan yang awak tak boleh belajar sebab tak ada printer, mesti kena ada printer. Tak semestinya. Okay, banyak je cara untuk awak belajar sebenarnya. Okay, so mudahkan, kita mudahkan. Okay, jangan anggap benda tu semua susah. Okay, satu benda yang buat awak susah untuk berjaya adalah alasan. Okay, setiap kali benda yang awak nak buat, awak rasa macam everything ada alasan. So membuatkan you akan rasa macam susah untuk berjaya. Okay, sebab kita tak boleh, kita kena atasi benda-benda masalah tu. Okay, contohnya kita pemudahkan, macam teacher katalah, kalau awak rasa macam susah untuk nak print semua, tak ada printer, tak ada masalah pun, teacher tak paksa pun kau nak print. Okay, cumanya pandai-pandailah salin ke. Okay, jot down mana yang penting, tak perlulah salin semua. Okay, so effort, semuanya memerlukan effort. Okay, nak berjaya tu nak perlukan effort. Alright, so basically itulah dia learning standard yang kita dah cover untuk topik oil and fat. Okay, compare and contrast oil and fat, conversion process of unsaturated fat dengan saturated, justify the use of oil and fat in daily life. Okay, so next class, okay, which is selepas cuti raya Cina lah. Okay, you akan masuk 5.2. Okay, which is 5.2 adalah cleaning agent. Okay, cleaning agent. So teacher akan try readykan dulu bahan untuk cleaning agent so that awak ada masa untuk awak baca dan fahamkan dulu. Sama macam oil and fat. Okay, cleaning agent kita ada describe soap and detergent. Okay, and then kita ada preparation of soap, macam mana nak hasilkan soap, compare the cleaning agent. Apa beza soap and detergent? Apakah yang selama ni you guna ni, sabun ke detergent ke yang you letak kat badan you? Okay, so itu kita akan tengok. Okay, kalau sempat kita boleh masuk sekali dengan food additive, which is food additive adalah kita ada describe with example jenis-jenis food additive. Okay, usage dia tu je. Okay, ada dua ni je. Right, so teacher rasa boleh combine ikut untuk satu kelas. Okay, right, tu je lah kot. So, be prepared. Okay, kalau ada soalan, boleh tanya. Okay. Stop.